Assalamualaikum. Hari ni bersama saya Hisham Ibn Hamid. Hari ni nak berkongsi lah sebenarnya berkenaan X50 yang accident semasa proses penghantaran lah. Okay, jadi apa yang saya rasa lah bagi pihak saya sebagai seorang sales advisor ataupun SA ni, agak kesian jugalah kepada SA yang hantar tu, dan saya kesian juga dengan customer. Okay, sebab apa? Apa yang saya tahu, apa yang saya tengok dekat Facebook, daripada asalnya salesman ni seorang perempuan, lepas tu dia dah resign daripada Proton. Kemudian kes ni maksudnya SA yang lain dia tolong handlekan. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan ialah, okey, jadi bila sales girl ni, sales girl tadi tu dia dah resign. Jadi customer yang booking hampir 4 bulan dah dapat kereta. Jadi sales advisor yang masih bekerja dekat situ dia tolong handle lah kes ni. Jadi dia hantar kereta customer ni ke Johor, daripada KL ke Johor. Okey. Dan apa yang saya tahu, okey, kereta ni dihantar daripada KL ke Johor dengan kelajuan dia 180 km sejam. Sangat laju sebenarnya, dan sangat bahaya. Jadi sekarang benda yang kita tak nak berlaku tu, dia dah berlaku. Jadi kereta tu pun dah accident, dan kebarangkalian kereta tu macam total loss. Jadi anda boleh tengok gambar dekat sini. Bila dah total loss ni, customer tak accept kereta, dan customer tak sign lagi vehicle delivery order tu. Dia tak sign lagi. Jadi akan menimbulkan satu masalah yang besar lah. Sebab customer tak terima kereta, dan kereta tu semasa perjalanan daripada KL ke Johor tu accident dan total loss. Jadi sebenarnya banyak benda yang efek lah, terutamanya kehidupan salesman tu dan kehidupan owner kereta tu. Mungkin owner kereta tu dia terlepas. Sebab apa? Dia tak sign segala surat daripada pihak Proton. Jadi masalah ni sebenarnya sangat berat untuk SA yang hantar kereta tu. Apa yang saya tahu, sales girl dah sign kes ni mungkin saya rasa dalam bulan 9 rasanya, bulan 9-10 macam tu lah lebih kurang. Jadi bila customer tu dah dapat chassis dengan engine number, jadi pihak Proton pun register kereta. Sales girl perempuan tu dah resign. Jadi SA yang bertanggungjawab ni, dia hantarkan kereta tu. Okay, saya tengok ada daripada SA perempuan tu lah yang membuat report polis yang mengatakan kereta tu sepatutnya ke Johor, tapi SA yang menghantar kereta ni dia menghala ke arah Karak. Jadi macam ada something wrong dekat situ. Lepas tu baru dia ke selatan lah. Itu kita tak tahu lah dia ke Karak ke apa, kita pun tak tahu. Cuma ini apa yang info saya dapat. Jadi kereta tu on the way ke Johor. Yang SA yang bawa kereta tu, dia kata yang maps ni salah. Saya tak tahulah dia guna Waze ke ataupun Google Maps ke apa, saya pun tak tahu. Dia kata map ni salah. Okay, sebenarnya perjalanan ke selatan tu sangat simple lah. Type je JB, automatic daripada KL ke JB tu jalan semua highway je, tak ada jalan yang dalam. Jam sekalipun macam mana, selalunya Waze dia akan suruh ikut jalan highway juga. Jadi kereta tu accident, dan termasuk di dalam, nak cakap gaung tu bukan gaung, tapi tempat tu macam berlubang lah. Lubang tu bukan lubang yang besar sangat, macam bekas dikorek ke, saya pun tak tahu. Itu berdasarkan gambar saja. Jadi kereta tu pun dah total loss. Jadi sekarang ni memang memberi, saya rasa masalah jugalah. Sebab apa? Masalah tu pun memberi kesan juga kepada saya. Ya, kadang-kadang saya sendiri pun menghantar kereta customer daripada Perak ke KL, ke Shah Alam, ke Seremban. Okay, jadi ke Kedah, ke Penang. Jadi dia memberi juga kesan kepada saya, dan saya rasa takut. Tapi apa yang saya buat baru-baru ni, saya dapat satu kes. Terima kasihlah kepada Datuk Jamal dengan Datin Helen, okay, kerana support saya. Okay, kereta tu saya terpaksa lah korbankan sikit duit. Dan saya ambil satu trailer, saya bayar, dan trailer tu hantar daripada Ipoh ke Shah Alam. Jadi perjalanan sangat lancar, Alhamdulillah, semua okey. Jadi saya rasa saya buat satu benda yang selamat dan tak berisiko. Okay, jadi untuk kes ni sebenarnya
saya nak bagi tips lah kepada sama ada SA ataupun customer. Mungkin anda orang Johor ambil kereta dekat KL, ataupun anda orang KL ambil kereta di Ipoh. Okey, jadi sebenarnya hantar kereta, speed tu jangan laju-laju lah. Mungkin maksimum 110 ataupun 120 sebenarnya pun dah laju sebenarnya. Okey, tapi apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya, kalau customer setuju untuk salesman tu hantar ataupun SA tu hantar, apa salahnya kita hantar? Yalah, kita tanggung semua kos perjalanan. Apa yang saya sebut ni, ini yang selalu, yang common SA buat, dia akan hantar kereta. Saya nak bagikan anda 2 tips yang saya rasa sangat membantu SA dan customer. Nombor 1, hantar kereta customer yang luar kawasan. Kalau daerah tu mungkin saya rasa tak ada masalah sangat lah. Luar kawasan negeri menggunakan trailer. Sebenarnya kos trailer ni lebih kurang dalam 400, lebih kurang lah, ikut juga kilometer kita berapa. Contoh 400 tu, yelah mungkin salesman commission pun tinggal berapa kan, dah bagi gift apa semua. Apa kata kos tu, kalau customer boleh tanggung semua, Alhamdulillah. Kalau customer tak boleh tanggung tu, jadi kita share kan, kita sharekan kita punya kos tu. Mungkin setengah daripada customer, setengah daripada kita. Jadi kalau trailer pun yang bawa tu berlaku apa-apa, semua pun dilindungi oleh insurans. Memang yang trailer tu yang bawa, memang dia orang pun ada insurans. Apa-apa jadi pun tak ada apa risiko sangat lah. Yelah, risiko tu masih ada, tetapi pihak SA dan pihak customer mungkin dapat lepas tangan lah. Tips yang kedua saya nak bagi tahu ni ialah, customer sendiri datang ambil kereta tu, collect kereta tu sendiri. Contohnya kalau customer tu daripada JB, ya, mungkin musim PKP ni kita tak boleh nak rentas negeri, tapi sebenarnya kalau kita ada sebab yang kita boleh tunjukkan kepada pihak polis akan benarkan sebenarnya. Okey, sebab apa kita ambil kereta lah, tak ada masalah. Sebab saya pun ada buat customer daripada kamera, customer daripada KL ambil kereta, tak ada masalah. Yang penting pihak Proton dia perlu keluarkan satu surat lah, mengatakan yang kereta ni diambil oleh sekian-sekian, pada tarikh sekian-sekian, macam tu lah lebih kurang. Jadi bila customer datang, yalah mungkin customer akan kira, dia cakap saya datang mungkin menggunakan bas, costing bas tu siapa nak tanggung. Mungkin customer datang naik kereta, mungkin kereta daripada JB ke KL, mungkin kos lebih kurang dalam 300. Apa salahnya? Okay, kalau SA tu sangat baik, apa salahnya sponsor? Tapi kalau rasa tak mampu, kita dah bagi free gift kan. Jadi apa salahnya juga kita berbincang dengan customer. Okay, customer datang collect kereta, saya bagi macam ni. Mungkin saya sponsor duit minyak dengan duit tol 100.5, mungkin 200. Kan seronok macam tu. Jadi customer yang datang happy, salesman deliver pun happy. Yelah, kita sebagai SA ni, kita tak boleh nak expect keuntungan kita, commission semua tu milik kita kan. Ada masanya kalau customer tu yang sangat-sangat baik, dia tak ada meminta apa-apa kat kita. Itu customer-customer ni memang 1 dan 1000 lah. Tapi untuk pihak kita sebagai SA ni, apa yang kita perlu buat, kita perlu entertain customer. Jadi memanglah semua commission tu sebenarnya hak kita kan. Tapi apa salahnya kita gunakan konsep kongsi rezeki kan. Contohlah commission campur insentif lah boleh dapat. Contoh jual 10 biji sebulan, dapatlah commission 1000 ke, kan, 1000 lebih ke, mana tahu kan. Jadi apa salahnya kita absorb sikit dan kita share kepada customer. InsyaAllah benda ni, yelah, kalau kita amalkan, InsyaAllah rezeki tu akan datang dengan sendirinya. Percayalah cakap saya pun selalu amalkan. Maksudnya customer tak minta free gift pun saya bagi juga tinted. Customer tak minta free gift juga, bagi juga free gift. Sampai customer nak bayar pun ada. Tapi ada setengah customer yang baik, dia cakap, ini saya tak tahu nak buat macam mana nak ucap terima kasih, saya bagi dekat Encik Isyam ni hadiah. Tengok-tengok duit beratus-ratus. Ada setengah customer macam tu kan. Jadi benda yang saya bagi tahu ni sebenarnya membantu untuk SA dengan customer. Yang 2 tips saya bagi tahu tu, sebenarnya benda ni kena negotiate antara SA dengan customer. Yalah, kita sebenarnya sebagai SA ni, saya tahu mungkin yang SA yang nak hantar kereta tu sebenarnya nak memudahkan customer kan. Tapi sebenarnya berisiko sebenarnya. Kalau contoh dekat area KL, kita deliver dekat area rumah ke apa, ataupun Shah Alam, mungkin naik sikit ataupun 100 km, itu pun bagi saya pun dah okey dah kan. Maksudnya risiko untuk berlaku apa-apa tu kurang. Okay, untuk kes ni di KL ke JB perjalanan bukan sekejap, hampir-hampir juga saya rasa dekat 300 km ke atas lah. Jadi risiko ni dia dah sangat-sangat tinggi lah.
Sebab sebelum ni pun kita baru diceritakan ada satu kes di utara lah, accident di area Penang, X50 juga, benda sama X50. Tapi Alhamdulillah SA tu masih selamat, kereta teruk, airbag semua function keluar. Alhamdulillah, memang terbukti lah X50 ni kereta yang selamat. Memang betul lah 5 star Asian NCAP ni memang betul selamat. Bukan kita nak buktikan selamat ke tak, ya kan? Semua tu bukan kita yang rancang, semua tu Tuhan yang rancang kan. Tapi kita nak mengurangkan risiko untuk accident tu. Jadi saya harap apa yang saya cuba kongsikan hari ni membantu SA, membantu customer. Sebenarnya cara yang paling berkesan, yang tips saya bagi tahu tadi, hantar guna trailer. Yang tips nombor 2, customer datang ambil sendiri. Kan mudah kan? Jadi saya sendiri pun customer daripada Johor datang kat Ipoh, customer daripada Perlis, daripada Bukit Kayu Hitam, sempadan antara Malaysia dengan Thailand pun datang ambil dekat Ipoh. Tapi kita kena pandai lah. Mungkin kita bagi free gift yang menarik. Jadi customer datang pun dengan perasaan apa orang cakap, tak terpaksa. Dia cakap dia willing, customer willing to come to collect the car. Macam tu lah lebih kurang. Jadi semoga perkongsian saya kali ini dapat membantu SA dengan customer. Okay, buat satu pilihan yang bijak dan tepat. Sebenarnya kita merancang kan, yang menentukannya bukan kita, yang di atas tu menentukan. Tapi kalau kita merancang benda tu baik, InsyaAllah jadi ia benda tu baik. Kalau kita merancang benda tu tak baik, ada niat-niat yang tak baik tu, benda tu jadi tak baik lah. Okay, jadi jangan lupa lah untuk support saya support saya di Kita Cuba. Okay, kita lihat, dengar, kongsi, kita cuba. Assalamualaikum.